Jadi saya harap sudah ingat, saya tegas hal ini terutama di Mawib kerana saya mahu Mawib itu menjadi mercu tanda kebanggaan umat dengan tata kelola terbaik, dengan semangat roh perjuangan yang bermakna. Dakwah mesti dikembangkan. Dakwah dalam arti kita mempersatu, membawa, meningkatkan akhlak dan nilai, menyempurnakan ibadah. Bukan dakwah yang menggunakan majlis-majlis di surau untuk memecah belah, menghina orang, mencerca orang dan menafsir ikut kehendak masing-masing. Rakan-rakan keluarga Mawib mesti ada keberanian untuk membetulkan kesilapan-kesilapan ini. Kerana sebelum ini ada juga rakan-rakan keluarga Mawib yang juga terheret dengan aliran-aliran sedemikian. Kita tidak akan izinkan. Saudara boleh tegur Perdana Menteri, saya tak ada masalah. Tapi fitnah, mencerca dan mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, ini tidak boleh diizinkan dalam negara kita. Saya bagi contoh baru-baru ini keputusan Mahkamah Persekutuan. Memang dia menuntut kita berbuat sesuatu. Mahkamah Persekutuan buat keputusan pertama tahun 2021. 2021 bukan kerajaan mana ni? Dalam urusan kes Selangor. Menolak keputusan Dewan Undangan Negeri Selangor. Ada bantahan? Tidak ada. Ada tunjuk perasaan? Tidak ada. Ada kecaman? Tidak ada. Kerana mereka dalam kerajaan. Kemudian timbul kes Kelantan. Bila dikemukakan tahun 2021 dan 2022. Saya belum menjadi Perdana Menteri. Ada bantahan? Ada jatuh kuasa kaji? Tidak ada. Tetapi sebaik kita perintah dan keputusan dibuat, kita diserang dan dicerca begitu rupa. Termasuk hakim-hakim. Saudara-saudari, hakim itu ikut undang-undang. Perlembagaan kata ini kuasa persekutuan. Ini senarai negeri. Ada kuasa negeri. Dan kuasa negeri tidak boleh mengatasi kuasa persekutuan. Kalau masing-masing negeri boleh buat undang-undang ikut negeri, kita ada 13 undang-undang dalam negara kita. Sebab itu ada penyelarasan, ada perbincangan. Bila kita tubuh jatuh kuasa, Jemaah Menteri bincang bulan Ogos 2022. Sebelum itu, tidak ada jatuh kuasa. Tidak ada kajian. Jadi, saya bagi ini fakta. Boleh kritik. Nak cadang? Ya. Tun Zaki Azmi sekarang pengurusi jatuh kuasa khas yang dilantik oleh Gajah Melayu dengan jatuh kuasanya. Dia akan kemukakan cadangan untuk memperkasa mahkamah syariah. Itu kena ingat. Ya? Bukan cadangan untuk melemahkan mahkamah syariah. Jangan salahkan hakim. Sekarang hakim itu kena ikut undang-undang. Bukan ikut sentimen dia. Dia dah bagi tahu kita ini bukan kuasa mahkamah syariah negeri. Jadi kita kata okey, kalau kita kaji bagaimana nak memperkasa mahkamah syariah. Itu tugas. Tanpa menyinggung kedudukan bukan Islam dalam negara kita. Jadi ini dipersetujui. Baik, selepas jatuh kuasa ni bagi pandangan kepada juga MKI, Majlis Kemajuan Islam, dipersembah kepada raja-raja. Tapi sebelum itu, dia boleh bincang. Saya dah minta dalam majlis itu, yang dipengerusikan oleh Tuanku Bahduli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, saya nak jatuh kuasa ini bincang dengan setiap negeri. Saya nak jatuh kuasa bincang dengan ulama-ulama dan para mufti. Saya mahu jatuh kuasa ini dengar pandangan para akademik dan siapa yang nak kebukakan. Tak menghalang. Biar dia dengar semua, dia putuskan, dia kebukakan pandangan dan kita teliti dari segi perlembagaannya, Jabatan Peguam Negara dan kemudian balik raja-raja, bawa balik ke Jemaah Menteri kerana Jemaah Menteri yang mesti putuskan kerana Jemaah Menteri yang kena bawa ke Parlimen dan ahli Parlimen kena bersetuju. Kalau pindah perlembagaan, 2/3 daripada ahli Parlimen.
Itu proses dia. Ada dibuat dulu, tak buat. Sudah boleh semak. Adakah jawatankuasa dibuat dulu untuk kaji? Tidak ada. Jadi sebab apa digunakan ini untuk memecah belahkan kita? Kita nak cari penyelesaian. Semasa dulu saya jadi menteri, anggota Badan Perundingan Islam, Badan Perunding Islam masa itu, termasuk Tan Sri Profesor Dr. Ahmad Ibrahim, ya, pakar undang-undang dan juga undang-undang Islam. Jadi dia memberitahu saya, pada masa itu Mahkamah Sivil banyak membatalkan keputusan Mahkamah Syariah. Ini tahun 80-an, awal 90-an. Jadi saya kata, apa kita nak buat? Dia kata kita kena pindah perlembagaan. Jadi dia bincang dalam jawatankuasa, bawa kepada saya, dan kita setuju untuk bawa pindahan perkara 121(1)A dalam kurungan, iaitu memperkasa Mahkamah Syariah. Dan keputusan Mahkamah Syariah Hukum Undang tidak boleh dibatalkan oleh Mahkamah Sivil. Kita buat dulu. Itu cara dia. Baik, sekarang tak cukup. Kita nak tambah lagi bidang kuasa, termasuk dalam urusan jenayah oleh Mahkamah Syariah. Baik, tubuh dan kuasa. Kaji aspek perlembagaan. Ini negara hukum, ikut undang-undang, bukan ikut ceramah politik. Ya. Jadi ini yang dilakukan dan mudah-mudahan saudara faham. Saya di beberapa tempat saya terangkan, kerana saya tengok perkara ini dah jadi, ini kena jihad. Ini sedang satu pelanggaran menghakis Mahkamah Syariah di negara kita. Orang boleh minum arak dan zina sesuka hati. Mana pula ni? Ya. Dan orang dengar kerana tak tahu hukum. Dan apa lagi kalau ustaz bercakap. Ustaz pakai pun tak pakai baju macam ni, dia pakai jubah. Jadi orang terus terkeliru. Jadi saya nak bagi tahu, ya, tak boleh perkara ini diteruskan kerana bacalah dulu, kerana ada yang belum baca. Ada yang belum baca keputusan hakim. Dan saya simpati, Ketua Hakim kata tak ada langsung menyinggung kedudukan Mahkamah Syariah. Kita tidak bahas soal syariah. Kita bahas lagi bidang kuasa negeri dengan persekutuan. Boleh tak pindah dalam undang-undang yang sedia ada? Tak boleh, kata dia. Kalau nak pindah, kalau Parlimen pindah, hakim ikutlah. Hakim tak boleh buat undang-undang. Undang-undang itu dibuat oleh Parlimen. Kadang-kadang saya tak faham. Kerana yang bercakap tu kadang-kadang belajar undang-undang. Tapi jelas yang dia nak buat itu hanya kemarahan dari segi politik. Tetapi silap besar. Apatah lagi kerana raja-raja Melayu, seperti yang diucapkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor baru-baru ini, dia tidak setuju perkara ini dipolitikkan dan kita dah ada cara untuk melaksanakan.